Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita beralih kepada kes yang berkaitan dengan kuasa dan juga kewajipan lembaga seperti yang diperuntukkan dalam Fasal 441 Undang-Undang Kecil ya. Kita tengok kes yang pertama adalah anggota lembaga memecat anggota tidak mengikut peruntukan undang-undang. Kes ini adalah di antara Haji Yahya bin Ahmad lawan Koperasi Setiawan Berhad berlaku pada tahun 2000 yang mana Tuan Haji Yahya bin Ahmad ini adalah anggota lembaga kepada Koperasi Setiawan Berhad ya. Pada 15 hari bulan 3 tahun 2000 Tuan Haji Yahya telah mengemukakan rujukan pertikaian di bawah Seksyen 82.1 Akta Koperasi 1993 yang mana panel tribunal telah merumuskan bahawa Tuan Haji Yahya bin Ahmad ini telah mempertikaikan keputusan yang dibuat mengenai penggantungannya sebagai anggota lembaga mulai 25 hari bulan 6 tahun 1968 disusuli dengan pemecatannya sebagai anggota koperasi ya. Pemohon yang mana Tuan Haji Yahya ini adalah pemohon yang memohon remedi seperti yang dicatatkan seperti pemohon memohon remedi seperti berikut, yang mana dalam mesyuarat agung tahunan perwakilan yang diadakan pada 25 hari bulan September tahun 1999 diperintahkan sebagai tidak sah dan mesyuarat agung itu hendaklah diadakan semula. Itu adalah permintaan pemohon iaitu Tuan Haji Yahya bin Ahmad. Yang kedua, penggantungannya sebagai anggota lembaga koperasi pada 28 hari bulan 6 tahun 1998 diperintahkan sebagai tidak sah dan kedudukan pemohon sebagai anggota lembaga koperasi adalah disahkan. Kemudian kita tengok dia punya pemohon lagi ya. Permohonan beliau iaitu pemecatan beliau daripada koperasi pada 25 hari bulan September tahun 1999 diperintahkan sebagai tidak sah dan beliau disahkan kembali sebagai anggota. Yang keempat, dia punya permohonan ialah Tuan Haji Yahya memohon pembayaran honorarium anggota lembaga yang belum dibayar dan allowance mesyuarat dari tarikh penggantungannya dari Julai 1998 sehinggalah pada tahun 2000 ya. Sebelum itu Tuan Haji Yahya telah menghantar usul kepada setiap usaha koperasi untuk dan mencadangkan supaya pengerusi dan bendahari koperasi dilucutkan jawatan dia sebagai anggota lembaga kerana Tuan Haji Yahya telah mengesyaki mereka menyeleweng wang koperasi ya. Mengesyak, dia hanya mengesyaki bahawa pengerusi dan bendahari telah menyeleweng wang koperasi ya. Tuan Haji Yahya mendakwa bahawa koperasi telah mendapat pinjaman wang sebanyak 3,000 yang mana Tuan Haji Yahya mendakwa bahawa pengerusi telah mendapat pinjaman wang sebanyak 3,000 daripada koperasi seperti mencuri secara diam-diam. Ini adalah apa yang disyaki oleh Tuan Haji Yahya ya. Surat yang sama juga telah dihantar kepada pengarah Jabatan Pembangunan Koperasi pada waktu itu sebelum dijadikan Suruhanjaya Koperasi Malaysia Wilayah Persekutuan. Kemudian panel tribunal telah menegaskan bahawa Tuan Haji Yahya hanya telah berjaya membuktikan kesnya berdasarkan satu isu tunggal iaitu kegagalan koperasi untuk mengemukakan tuduhan bertulis terhadapnya dan peluang kepadanya untuk membela diri terhadap tuduhan tersebut sebelum keputusan pemecatan keanggotaan pemohon dari koperasi dibuat ya. So ini berlawanan dengan Undang-Undang Kecil 22 Koperasi. Ini seperti yang kita tengok dalam peruntukan 44 Fasal 442 Fasal M yang menyatakan jika kita nak kita perlulah memenuhkan jawatan kosong yang berlaku di dalam lembaga, menggantung keanggotaan anggota dan anggota lembaga serta menyingkirkan keanggotaan menurut Fasal 2 Undang-Undang Kecil 21 dan melucutkan jawatan anggota lembaga. Ini adalah kes yang berkaitan dengan kuasa dan juga kewajipan lembaga.
Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan kepada kes yang berkaitan dengan pengerusi melebihi bidang kuasa. Contoh kes adalah kes Mahfuz bin Hashim lawan Koperasi Pekebun Kecil Daerah Segamat dan lain-lain. Dalam kes ini, Mahfuz bin Hashim adalah anggota Koperasi Pekebun Kecil Daerah Segamat, yang mana pengurusi koperasi dia tidak boleh menandatangani sebarang perjanjian bagi pihak koperasi tanpa terlebih dahulu mendapat kelulusan barisan-barisan anggota lembaga yang lain. Yang dalam kes ini terdapat dua tuntutan, iaitu satu oleh Mahfuz, yang mana dia oleh pembekal plaintiff anak benih getah terhadap koperasinya, iaitu pembeli iaitu Mahfuz untuk ganti rugi am, dan satu lagi oleh defendant oleh koperasi terhadap pihak ketiga untuk tanggung ganti rugi penuh terhadap tuntutan plaintiff, yang mana perjanjian bertulis bertarikh 20 Februari 1990, yang mana plaintiff telah bersetuju untuk menjual kepada defendant sebanyak 500,000 anak benih getah. Perjanjian tersebut ditamatkan oleh satu pihak, oleh defendant, atas alasan perjanjian tersebut telah dibuat tanpa pematuhan kepada undang-undang kecil koperasi, yang mana defendant telah mempleadkan bahawa perjanjian tersebut telah disempurnakan oleh pihak ketiga, iaitu pihak ketiga itu adalah pengerusi dan juga pengurus koperasi, tanpa persetujuan ataupun mendapat kebenaran daripada barisan lembaga koperasi, yang mana defendant selanjutnya telah menyatakan bahawa pihak ketiga tersebut telah gagal, yang mana Mahfuz ni telah menyatakan bahawa pengurusi dan juga pengurus telah gagal mematuhi Undang-Undang Kecil 45R, dan oleh itu perjanjian tersebut adalah tidak sah. Plaintiff, yang mana Cik Mahfuz juga adalah seorang anggota koperasi Pekebun Kecil Daerah Segamat dan mempunyai pengetahuan penuh mengenai undang-undang kecil. Seperti yang saya nyatakan tadi, tuan-tuan dan puan-puan, undang-undang kecil sesebuah koperasi itu mengikat antara anggota koperasi dengan koperasi tersebut. So, hasil Mahkamah Tinggi telah memutuskan bahawa tuntutan plaintiff dan membenarkan tuntutan untuk tanggung segala ganti rugi terhadap pihak ketiga dengan faedah dan juga kos. Dalam Undang-Undang Kecil 45R, Koperasi Pekebun Kecil Daerah Segamat ini menyatakan mengikut perjanjian ataupun memberi ganti rugi pihak koperasi ini, yang mana hendaklah dimeterai dengan mohon koperasi dan ditandatangani oleh pengerusi setiausaha dan pengurus besar atau mereka yang telah diberikan kuasa oleh anggota lembaga koperasi. So maknanya dalam kes ni, pengurusi koperasi tidak boleh melebihi bidang kuasa yang telah diperuntukkan di dalam Undang-Undang Kecil Koperasi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, setakat itu sahaja kes-kes yang berkaitan dengan kuasa dan juga kewajipan lembaga. Saya akan berhenti setakat ini dan bertemu kembali dalam slot yang seterusnya di slot yang seterusnya. Sekian, terima kasih.